penubuhan Malaysia. Bagaimana penubuhan Malaysia? Okay, Malaysia ni meliputi apa negeri-negeri mana sayang? Now you see, kita merdeka pada tahun 1957, kita sudah merdeka. Kita dah pun belajar semasa kita berada. Hi guys yang baru masuk. Okay, we are doing ini silap sayang, my mistake. It's not here, cikgu silap. Okay, ini salah ni. Sepatutnya dia adalah bab berapa? Bab 5. Okay, silap tulis, right? Now, because why? Now zaman sekarang, okay, Midin, okay, cuma saya nak maklum tentang adanya ujian ni. Kalau cikgu nak gunakan minggu hadapan untuk buat revisi bersama murid-murid sebagai peserta untuk ujian pengukuhan markah ujian. Oh, 10% markah ujian ni akan dimasukkan dalam trial, harap maklum. Okay, what is this? Okay, sayang, can understand. Okay, okay. So ini adalah semua guru tingkatan 5. So starting from next week lah. Satu ujian pengukuhan atas talian dijalankan semasa PAP iaitu sejama 1 jam. And soalan adalah selaras dengan tindakan. So that means follow your teacher lah. Okay. So it's like not a trial sayang. It's like ujian pengukuhan ataupun we call it as an intensive exam. So it's only 10 marks. They are going to consider to take from these marks. Okay. So kita akan mula dengan bahagian penubuhan Malaysia. Nah, bila kita lihat kepada 110, yeah, I know it's a lot. So what to do? We have to belajar lah. Kalau yang tak nak belajar macam mana? So better you orang belajar. Okay. Okay. Now, lihat sini saya. I'm going to share with you all something. Okay. Boleh. Okay. Now, Malaysia ditubuhkan. Tanah Melayu, kita merdeka. So when we look at Tanah Melayu, kita merdeka pada 1957. Betul kan? Am I sharing the screen? Betul kan? Yeah. Okay. So kita merdeka pada tahun 1957. Tetapi apa yang berlaku dalam masa lepas kita merdeka, surrounding us, kita punya Sabah, Sarawak, Brunei, and Singapura belum lagi merdeka. So pada masa inilah pelbagai usaha telah diambil to bring them together. And finally pada tahun 1963 kita telah ada pembentukan Malaysia yang meliputi Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura. Alright. So when Malaysia was formed, Singapore was still with us, right? But apa yang berlaku? Kita ada Singapore keluar in the year of 1965 because of ada masalah. And tinggallah Malaysia remaining until today yang meliputi Tanah Melayu, Sabah dan Sarawak. So, apa yang kita nak belajar sekarang? We are going to look into apa yang kita nak belajar adalah kita akan lihat bagaimana penubuhan Malaysia, apakah proses yang berlaku daripada sini yang membawa kepada penubuhan Malaysia. Ini bab berikutnya. Ini kita akan belajar bab 6. Here, we are looking at bab 5. Boleh fahamkah? So how these people, Sabah, Sarawak, Brunei and Singapore, and finally what are the usaha-usaha and mereka telah membawa kepada penubuhan Malaysia. So inilah bahagian pertama yang kita akan belajar. Fahamkah? Boleh ya? Okay, give me 2 minutes because I want to share something with you all because yang ini tak nampak dengan jelas. Ya.
Okay, this is what I want to see. So inilah yang kita akan belajar. So kita akan belajar sejak kita punya Malaysia ditubuhkan. Malaysia ditubuhkan pada tahun 1957. Okay, after that kita dapati even though kita sudah merdeka, ada juga negeri-negeri yang belum merdeka. Negeri yang belum merdeka ni kita ada Sabah, kita ada Sarawak, kita ada Brunei dan juga Singapura. So dalam masa inilah pelbagai usaha telah diambil untuk membawa kepada penubuhan Malaysia. So finally, usaha-usaha ini berjaya dan mereka telah membentuk Malaysia pada tahun 1963. Okay, and in the tahun 1963, Tanah Melayu meliputi Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. So inilah bahagian yang kita akan belajar. Boleh fahamkah? Can you guys understand yang ini? Can, Chair. Okay, bagus. Okay, now kita tengok yang ni ya. Okay, balik kepada nota anda. Okay. Okay, can all of you can see the screen saya? What you all can see? Ari, apa anda nampak saya? Bab 5. Bab 5. Dan pembentukan Malaysia. Yes, very good. So, dalam bab 5 ini kita akan belajar beberapa, okay Danish, no worries. Nah, dalam bahagian ini kita akan belajar beberapa bahagian, iaitu kita akan belajar tentang 6 bahagian. So, bab ini kita akan belajar 6 bahagian. Bahagian yang pertama kita akan fokuskan kepada konsep gagasan Malaysia. Konsep gagasan Malaysia ini bagaimana wujudnya gabungan Malaysia ini. Who utarakan. And then kita akan lihat perkembangan idea. Idea means who are the people yang memberi idea untuk penubuhan Malaysia dan usaha pembentukan Malaysia. So idea dan usaha ini selaras dengan kata-kata tokoh tempatan dan juga tokoh antarabangsa. Nah, kemudian kita akan lihat bagaimana reaksi when people are telling that they are going to form Malaysia, who is happy, who is not happy, how about other countries, are they happy with us or not? Itu adalah kita akan belajar tentang reaksi tempatan dan reaksi luar negara terhadap penubuhan Malaysia. So when they are 10% don't agree and 90% agree, ini telah membawa kepada langkah penubuhan Malaysia. And langkah-langkah ini finally all of them agreed penubuhan Malaysia pada Julai 1963 and mereka mengisytiharkan penubuhan Malaysia and kita ada sedikit konfrontasi dan usaha untuk menangani. So ini adalah 6 bahagian yang kita akan belajar dalam bab ini ya. So bahagian yang kedua kita lihat apakah konsep. Okay. Nah 5.1 konsep gagasan Malaysia. Nah, idea gagasan Malaysia ini, okay, siapa yang, okay, cikgu tengok kat sini because there are some people I need to send the book. Okay, we got who? Okay, I got new girl, where is she? Lenisha. You need to send me your address, my dear, then only I can post your book to you. Lenisha, I don't know where is she. Kejap. Lenisha, please send me your address ya. Okay, teacher. Okay. Amira, Ari, semua yang lain semua sudah ada 2 buku kan? Do you have the mentor book and also your this one, the blue color book? Semua ada? Siapa yang? Got. Semua ada, bukan tak ada because Which book, teacher? Darling, we have the mentor book and also the blue book. I photostated and send it to you, Danish. Check, the mentor book will be, wait, I show you all. So these 2 books you all must have. Kalau tak susah, nanti tiba-tiba you orang. Wait, cikgu tunjukkan. Okay, here. This is what we call the mentor book. Okay, ini cikgu dah photostatkan. Some of you all tak ada original copy. Cikgu photostatkan and also this book, blue book. There's 2 books, right, Chair? Yes, sayang, 2 buku. The orange one and the
Blue one. one sayang. Yes. Okay. So Yeah. kalau Got it. anda ada photostat pun okey ya. So yang lain semua dah ada. I only got Lenisha saja ya. Okay. Oh Very yeah, got it. good. Okay. Right. Now, so tadi kita sedang masuk kepada bahagian 5.1. Now, sekarang kita akan belajar tentang konsep gagasan Malaysia atau idea gagasan Malaysia. Nah, This one, idea, yes sayang. This one, right? I can't see. Wait, cikgu tengok. Yes, betul sayang. Yes, both Okay. also. Yes. Got Okay. it. Alright. Okay, now. So, kita tengok kat sini. Idea gagasan Malaysia. Sebelum Perang Dunia Kedua, we are talking about before World War II, ya. Konsep Melayu Melaya, kita sudah tahu kita ada konsep Melayu Melaya dimulakan oleh gerakan nasionalis. So, kita ada gerakan nasionalis yang memulakan konsep Melayu Melaya. Okey, iaitu sebelum Perang Dunia Kedua untuk mendapatkan kemerdekaan bagi wilayah alam Melayu daripada kuasa penjajah seperti British, Belanda dan Amerika Syarikat. Namun ia tidak begitu berjaya. So this is the first one they started with konsep Melayu Raya and ia dimulakan oleh golongan nasionalis. And they cuba untuk mendapatkan kemerdekaan bagi wilayah tanah Melayu. Kemudian it also semasa British pula. Nah, semasa British mereka ingin menyatukan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara. So di Asia Tenggara kita ada Burma, kita ada tanah Melayu, kita ada Sabah, Sarawak, the Borneos and everything. They want to try untuk menyatukan wilayah tersebut untuk membentuk satu sistem pentadbiran dan juga ekonomi yang kukuh. Ia adalah untuk memudahkan pentadbiran British di negara Asia Tenggara. So ini adalah gagasan yang kedua. Gagasan yang ketiga telah dimulakan oleh Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Beliau berpendapat penggabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei untuk merdeka dalam satu sistem kerajaan persekutuan. So kita dah lihat pada asalnya gagasan Malaysia ini telah ada 3 gagasan. Satu diperkenalkan oleh Melayu Raya. So it's his idea. Whose idea? No sayang, it's not only Tengku Abdul Rahman's idea. It's also kita punya Dato' On Jaafar punya idea. Apart from it started, kalau you nampak, Dato' On Jaafar also is here, tapi nama beliau tidak dikeluarkan. The pity thing is, the secret thing is, nama Malaysia dibentuk oleh Dato' On Jaafar. Can you understand? Who gave the nama Malaysia? Dato' On Jaafar. Dato' On Jaafar. I can But give. Tengku Abdul Rahman got the credit. Yes. That's the pity thing lah. Memang Dato' On Jaafar, beliau adalah nama. Okay, you want proof? 2 minutes, I show you proof. Alright. Alright, it's here. Okay, you can see here. But don't use it because it's not buku teks, nanti saya pula mati. We use that in SPM Karangan. Don't do that. I told you already, don't do that. Okay. Tahun bila? Pada tahun 1949, is it? 1956. Dato' On Jaafar mencadangkan agar Persekutuan Tanah Melayu Merdeka dinamai Malaysia. Kerana menurut beliau pada suatu masa nanti British akan menggabungkan negeri Sabah, Sarawak, Brunei, Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu. Can you understand, darling? Now, apart from that, we do have cadangan daripada pemimpin negara Singapura pun ada. Tapi dalam kita punya syllabus baru tak ada. So, I cannot teach you. Cadangan ini juga telah dicadang oleh pemimpin Singapura, Lim Hwee Yock, David Marshall and also Lee Kuan Yew yang mendesak British supaya berunding dengan Tengku Abdul Rahman untuk bergabung dengan Tanah Melayu. This is not in your buku teks. Okay, boleh faham? Can? So you follow your buku teks saja. Boleh ya? Okay. Why didn't they credit him, Chair?
I don't know sayang. That's too much of controversy. I don't know why, and they shouldn't do that. They shouldn't left out. There are a lot of things, as I told you this. Orang yang tulis buku teks, the current one is I don't know lah. He don't know history, I think. Kita tak belajar sejarah kot. Orang yang tak tu dia tak tahu pun tentang sejarah itu. Because sejarah artinya satu peristiwa dan fakta dan peristiwa yang penting perlu diterangkan. It can be bad, it can be good, it can be sad, anything. History is history. You cannot lie from history, correct or not? But there are a lot of things which is taken. Alright, so kita balik kepada ini. Nah, idea gagasan Malaysia, we got 3 from your buku teks. Idea pertama, kita ada konsep Melayu Raya yang telah dimulakan oleh gerakan nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua yang mahu mendapatkan kemerdekaan wilayah alam Melayu daripada kuasa penjajah iaitu British, Belanda dan Amerika Syarikat. Namun idea tersebut tidak begitu berjaya. Kemudian idea British pula. British cuba menyatukan wilayah penguasaan British di Asia Tenggara dalam satu sistem pentadbiran dan juga ekonomi because they were thinking if they manage to pull together, dia akan memudahkan pentadbiran British. So that is the second one, idea British pula. Nah, third one, kita ada idea daripada Tengku Abdul Rahman. Nah, Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj ialah beliau mengatakan gabungan Persekutuan Tanah Melayu dengan Sabah, Sarawak, Singapura dan Brunei untuk merdeka adalah satu sistem kerajaan persekutuan. Can you all understand? So gagasan ini ada berapa? Berapa gagasan? 3. Satu oleh sebelum Perang Dunia Kedua. Second one, gagasan yang dimulakan oleh British. And third one, gagasan yang dimulakan oleh Tengku Abdul Rahman. Alright, very good. Now, kita lihat 5.2. Now, 5.2 ini kita akan lihat bagaimana perkembangan idea dan usaha pembentukan Malaysia. So, who are the people ataupun cadangan-cadangan? Siapakah yang memberi cadangan untuk penubuhan Malaysia? So we got so many people. Ini adalah pegawai-pegawai British. Actually cikgu lupa nak tulis. Ini semua adalah pegawai British. The first one kita ada Lord Brassey. So anda boleh nampak the first one adalah Lord Brassey. Second one kita ada Sir Malcolm Macdonald. Third one kita ada Gerard Templer and kita ada Sir Gregory Troy. So ini adalah 3-4 orang penting British yang memberi cadangan penubuhan Malaysia. So yang pertama, lihat kepada tahun. This is 1887, 1951, 1952 and also 1960. Okay. Nah, kita balik kepada yang ini, iaitu kita lihat kepada Lord Brassey. Lord Brassey adalah pengarah syarikat berpiagam Borneo Utara. Beliau mencadangkan, Lord Brassey said, we gabung Sabah, Sarawak, negeri-negeri Melayu, negeri-negeri Selat because ia adalah untuk potensi ekonomi. Can you understand? SBUB. Okay, beliau adalah pengarah SBUB and menggabungkan Sabah, Sarawak, negeri-negeri Melayu dan negeri-negeri Selat kerana potensi ekonomi. Nah, second one kita ada Sir Malcolm Macdonald. Malcolm Macdonald pada masa ini adalah Governor General British di Asia Tenggara. Mencadangkan gabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk entiti politik dan juga ekonomi yang kukuh. Okay, ia juga selaras dengan rancangan dekolonisasi. And beliau telah berbincang dengan Dato' Onn Jaafar, pemimpin UMNO dan ahli Majlis Perundangan Persekutuan tentang gabungan tanah Melayu and Singapura di Borneo Utara. So can we see to whom he berbincang sayang? Dengan siapa beliau telah berbincang? Dato' Onn Jaafar. So he was close with Dato' Onn Jaafar and he also discussed with Dato' Onn Jaafar. And pada masa ini Dato' Onn Jaafar masih lagi pemimpin UMNO ya. After this lah Dato' Onn akan keluar daripada UMNO. Now in the year of 1952, ini adalah semasa Gerard Templer. Gerard Templer adalah pesuruhjaya tinggi British. Nah, this era kita punya pada masa ini kita ada apa kat negara sayang? We got communist in the country, correct or not? Communist ya. Yes, kita ada masalah komunis. So,
Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu mencadangkan gabungan wilayah disegerakan atas dasar keselamatan. Ini dipersetujui dalam mesyuarat pegawai tinggi British di Borneo atas alasan keselamatan dan juga pertahanan. Alright. And the third one, kita ada Sir Gregory Torrey. So beliau adalah Pesuruhjaya Tinggi British di Tanah Melayu. This is 1960 ya. Mencadangkan penyatuan Singapura, Persekutuan Tanah Melayu bagi kepentingan ekonomi, and idea ini disokong oleh pejabat kolonial. Boleh fahamkah? So kita ada berapa pegawai British? 4. 4 pegawai British. So very good. So 4 pegawai British ini everybody ada mereka punya pandangan tertentu. Nah, Ari, apa pandangan Lord Brassey sayang? Lord Brassey mencadangkan gabungan negeri-negeri Selat, penggabungan Sarawak dan Sabah dengan negeri Melayu Dan juga negeri-negeri negeri Selat. Why they want to? Berikutan jangkaan potensi ekonomi. Thank you very much. That happens pada tahun 1887. Very good. Okay. Ilhan, Ya, sure. bagaimana cadangan Sir Malcolm MacDonald sayang? Pada tahun Mencadangkan gabungan tanah jajahan British di Asia Tenggara bagi membentuk entiti politik dan ekonomi, juga selaras rancangan dekolonialisasi. Beliau dan Datuk On, pemimpin UMNO dan Majlis Perundangan Persekutuan berbincang tentang gabungan tanah Melayu, Singapura dan wilayah Borneo. Okay, thank you very much. So cikgu tangkap lagi Seiko. Okay. Lenisha, can you do it for me, Gerard Templar sayang? Apa yang diminta oleh Gerard Templar? Beliau telah mencadangkan gabungan wilayah disegerakan atas dasar keselamatan. Ini dipersetujui dalam mesyuarat pegawai tinggi British di Borneo atas alasan keselamatan dan pertahanan. Okay, thank you darling. So Lord Brassey yang pertama, Dinesh, Lord Brassey is the first one. Beliau adalah pengarah syarikat. Second one, kita pengarah syarikat Borneo Utara. Second one, Malcolm MacDonald. Malcolm MacDonald adalah Governor General Asia Tenggara pada masa itu. Third one, kita ada Gerard Templar. And Joanna, number 5, the fourth one sayang, Sir Geoffroy Torrey. Sir Geoffroy Torrey mencadangkan penyatuan Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu atas kepentingan ekonomi. Yes, kepentingan ekonomi, and idea ini disokong oleh pejabat kolonial. Because pada masa ini sayang, Singapore got a major problem. Dalam buku teks kita tak ada. The major problem adalah Singapore pada masa itu, Presiden Singapore adalah Lee Kuan Yew. You remember Lee Kuan Yew? Lee Kuan Yew adalah bapa komunisme, correct or not? Komunisme. Bapa Singapura, correct or not? Bapa kemerdekaan Singapura, and he was leading the country. Nah, apa yang berlaku adalah Barisan Sosialis menang dalam pilihan raya. There are two biggest party. One is PAP, People's Action Party di bawah Lee Kuan Yew. Another one adalah mereka punya Barisan Sosialis. And Socialist becoming more stronger compared to Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew got the support of British. Now British knows that Lee Kuan Yew is losing support and everything. This the time lah they start to claim that mereka mesti juga bergabung dengan Tanah Melayu, because why? Komunisme akan meresap masuk dalam Singapura. That's why mereka akan meminta from the year of 1960, Lee Kuan Yew and British want to gabung Singapura dengan Tanah Melayu. So pada masa ini Tengku Abdul Rahman say we don't want to gabung first. Later only when Sabah, Sarawak, Brunei masuk, then Tengku Abdul Rahman say let's put it together. I don't want only Singapore. Kalau masuk Singapura sahaja akan wujud ketidakseimbangan kaum. Boleh fahamkah? Faham? That is kepentingan ekonomi mereka, because pelaburan or Barat akan lari. That's why they were very scared. Ya. So kita lihat kat sini, ini adalah perkembangan daripada pegawai Barat. Okay. Nah, pegawai Barat ini kita nampak perkembangan daripada Barat. Lord Brassey, Sir Malcolm MacDonald, Sir Gerard Templar, and also Sir Geoffroy Torrey. Now kita lihat
bagaimana pandangan our pemimpin-pemimpin tempatan ataupun local pemimpin. 2 minutes, let me potong yang ini, then we can get more info. Okay. Alright, so kita lihat yang ini. Nah, kita boleh lihat kat sini, cikgu letakkan dalam bentuk yang besar, you can see. Okay, idea penduduk tempatan. Nah, idea penduduk tempatan, first one, kita ada majalah Al-Imam. And then majalah Al-Imam menggesa penyatuan raja dan juga orang Melayu dalam pendidikan dan juga pembangunan ekonomi ala Melayu. So that was in the year of 1905 or 1906. Pada tahun 1938, kita ada konsep Melayu Raya yang dimulakan oleh nasionalis Tanah Melayu. So nasionalis kita ada Ibrahim Haji Yaakob, Harun Amirul Rashid, Ahmad Bostamam, Ishak Haji Muhammad dan juga Dr. Burhanuddin Al-Helmi. So daripada ini, you don't need to take everybody, just remember 2%. So kalau ditanya idea penduduk tempatan, first one you kaitkan idea ini iaitu dengan kita punya majalah Al-Iman. Nah, Al-Iman ini menggesa penyatuan raja ataupun raja dan penduduk bersatu dalam pembangunan pendidikan dan juga ekonomi alam Melayu. Second idea telah dikemukakan oleh kita punya nasionalis Tanah Melayu, Ibrahim Haji Yaakob, Dr. Burhanuddin Al-Helmi dan juga Harun Amirul Rashid. And mereka telah menggunakan konsep Melayu Raya di mana mereka nak gabungkan. Kalau kita kata Melayu Raya adalah gabungan, idea gabungan Tanah Melayu dengan Indonesia. So this is the second one. Namun dia gagal kerana Soekarno mengisytiharkan merdeka tanpa melibatkan Tanah Melayu. So cikgu ulang balik, idea penduduk tempatan yang pertama telah dimasukkan dalam majalah Al-Iman dan menggesa penyatuan Raja Melayu dan juga orang Melayu dalam pembangunan pendidikan dan ekonomi alam Melayu. Nah, idea yang kedua pula, okay, why they tak invite Tanah Melayu? Okay, I will let you know sayang. Give me 2 minutes. Okay, and then second one kita ada pembentukan konsep Melayu Raya. Nah, Melayu Raya ini mereka adalah this time kita ada pembentukan di bawah kita punya PKMM. Okay, kita pernah belajar Persatuan Kebangsaan Melayu Muda. Ini semua adalah Ibrahim Haji Yaakob, Harun Amirul Rashid, Ahmad Bostamam, kesemua mereka memperjuangkan konsep Melayu Raya. Nah, apa itu konsep Melayu Raya? They want to gather Tanah Melayu dengan single Indonesia. So Ilhan, your question I'm answering ya. So Ilhan question is, why Tanah Melayu telah disingkirkan apabila Indonesia dapat kemerdekaan? Anybody know sayang? Kenapa Indonesia memerdekakan diri sendiri? Tak nak masuk campur British. Okay, apart from that? Ekonomi. Ekonomi, lagi? Bangsa. Apa sayang? Bangsa. Bangsa, what is that? No, bangsa je, bangsa. I can't hear. Bangsa je, bangsa. Oh, bangsa. Okay, no. Okay, now, you see sayang, the reason is very simple. I'm going to tell you now. Okay, I will show you in the screen. Then it will be easier for you. Okay, you see, apa yang berlaku adalah here. Okay, now, Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua tamat pada August 1945. Correct or not? Yeah. Okay. Bila tamat, this is the time Soekarno merdekakan Indonesia. Now why? Because kalau mereka menggunakan konsep Melayu Raya, Melayu Raya is consist of apa sayang? Meliputi apa? Indonesia dan juga Tanah
Melayu, betul kan? Yes. Indonesia, they are very smart. They told Belanda, don't come back. Can you understand? Belanda already told them, I will give you all independence. Tetapi di tanah Melayu, British are giving independence or not? No. No. British are coming back. Betul kan? If Yeah. British are coming back, tanah Melayu akan jadi British, Indonesia akan jadi negeri sendiri, negara under Soekarno. Do you think dia akan berjaya or not? Tak. No, dia tak akan berjaya. Konsep Melayu Raya akan gagal because one portion will be under British, another portion will be under Indonesia. So that's why untuk mengelakkan masalah ini berlaku, Soekarno merdekakan negara dia. Boleh faham? Because he don't want British to take over and take his country. Faham kah? Because pada masa ini Belanda memang sudah buat agreement after World War II, dia kata you can take Indonesia, I'm not coming back. Alright, faham sayang? Faham. Okay, bagus. Okay, we go back here. Alright, so kita ada idea tempatan 1905, majalah Al-Iman yang menggesa orang Melayu dan juga raja-raja Melayu bangkit dalam pendidikan dan ekonomi. 1938 ia telah dimulakan oleh kita punya nasionalis tanah Melayu. Mereka telah menggunakan konsep Melayu Raya. Okay, pemimpin di bawah kita punya nasionalis adalah Ibrahim Haji Yaakob, Ahmad Bostamah, Mawani Badi. And idea mereka adalah gabungkan tanah Melayu dengan Indonesia. Tetapi berjaya atau tidak terjaya? Berjaya atau tidak berjaya? Sandreleka, you there? Sandreleka? Chandra, where are you? No mic? Okay. Can you understand so far, Chandra? Mic is not working. I will call Amma and tell. Okay. Now, so idea gabungan tanah Melayu dengan Indonesia namun gagal apabila Soekarno mengisytiharkan kemerdekaan pada tahun 1945 tanpa melibatkan tanah Melayu. Nah, kemudian kita tengok idea yang berikutnya. Okay. Idea yang berikutnya you can see here 1955 and then 1958, 1960. 1955 kita ada Tengku Abdul Rahman dalam persidangan UMNO mencadangkan gabungan Singapura, Sabah, Sarawak, Brunei menyertai Persekutuan Tanah Melayu. Dan 1958 kita ada Datuk Mustafa Datuk Harun, pemimpin Sabah, mengadakan pertemuan dengan Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj menyuarakan minat untuk gabungan Sabah dengan Persekutuan Tanah Melayu. And then kita ada Tengku Abdul Rahman telah memaklumi Lord Perth pada 10 Jun 1960 menyatakan berminat untuk bergabung dengan Sabah, Sarawak, Brunei dan juga Singapura. Can understand guys? So tempatan ni kita ada lebih kurang 5. Tadi kita lihat 2. Okay, iaitu idea tempatan dan juga kita lihat kepada 1938. Okay, Lord Perth adalah pada masa itu he was the Pesuruhjaya Tinggi British. Okay, wait, I show you who is Lord Perth. He was the, ada tak muka beliau kat sini? Ada nampak tak ada nampak? Tak nampak juga. Okay, Lord Perth adalah Pesuruhjaya Tinggi British pada masa tersebut. Let me go and check that one and tell you when this happened in the year of 1961. Okay, nanti cikgu akan dapatkan bukti dia dan gambar dia. Kat sini tak ada. Dalam buku cikgu lama pun tak ada. Alright. So kita boleh lihat 5 daripada pandangan 5 daripada pandangan British ni 4 pandangan 1, 2, 3, 4. Tempatan ni kita ada 5 1906, 1939, 38. Kemudian kita ada Tengku Abdul Rahman, Tun Datu Harun and also Tengku Abdul Rahman. Boleh faham kah? Faham? Boleh. Betul. Yes, Chair. Mustafa, are you there? Mustafa is there? No. Hema, are you there sayang? Hema?
Yes, teacher. Okay. Idiot tempatan siapa yang kemukakan sayang? First one. It happened during 1906. Alright. Pada Yes. majalah Al-Imam mengasa penyatuan raja dan orang Melayu dalam pendidikan dan pembangunan ekonomi alam Melayu. Alright. Thank you sayang. Jinsha, 1938 darling. What happened? So basically nationalist Tanah Melayu, diorang promote like konsep Melayu Raya, and those nationalists include like Ibrahim Haji Yaakob, Ahmad Bosman, and Dr. Burhanuddin Al-Hami. And so the idea of gabungan Tanah Melayu dengan Indonesia it failed because Sukarno ijtihad merdeka tahun 1945, but tanpa melibatkan Tanah Melayu. Okay, thank you very much darling. Okay, now kemudian kita lihat yang ini pula. Cikgu tangkap lagi 2 ekor. Taren, 1955. Teacher. 1955, siapa yang mengutarakan cadangan ini? Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dalam persidangan di mana? UMNO. UMNO mencadangkan Cadangan gabungan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei menyertai PTN. Okay, thank you very much dear. Nah, kemudian Arul 1958. Datuk Mustafa Datuk Harun pemimpin Sabah dalam pertemuan dengan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menyuarakan minat menggabungkan Sabah dengan PTN. Okay, very good. So ini adalah minat daripada Datuk Harun Datuk Mustafa. Pertemuan Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj menyuarakan gabungan antara Sabah dan juga Persekutuan Tanah Melayu. And the final one, Cikgu ada Jitendra. Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj memaklumi Lord Perth pada 10 Jun 1960 menyatakan minatnya bergabung dengan Sarawak, Sabah, Brunei dan Singapura. Guys, do you see last year's result? Do you know how's the result, everybody? Tak tahu? They say it's the best for the past 5 years. Yes, betul lah. Yeah. Okay. Yes, sure. KPM gonna like make us study at home because of last year's result lah, What is that? Yes, Yeah, probably like, you see the results, what happened to them? I think you guys can do better. Yeah. Just stay in school the whole year and you do better than last year. Yeah. Stay at home lah, everybody, and then buat macam tahun lepas lah. Oh, okay. No need to go back school lah. Very happy lah, y'all. Okay, you see, I give you. Okay, you can see Mr. Guda. Okay, I tell you one thing. Okay, sejarah ramai pass. A kurang. A plus sangat kurang. Can understand? I got almost 85% A. I got 10% around B. Another 5% I got 2% I got C. Another 2% I got D. Okay, I will ulang the nama-nama. Do you want to hear the nama-nama? Yes. Okay. Hana A plus, Alham A, Amanda A minus, Atira C plus, Brandon Ho A, Durga B plus, Devan D. I got this Farah Alisha A plus, Hani B plus, Adika B plus, Harisa B plus, Kamil B plus, Kavi B plus, Karan D, Khadija A, Kaira C, Mayura A minus, Mitran C plus, Rohan A plus, Saad C plus, Shamin A, Sim B plus, Sailendra B plus, Vikna A, Naim A plus, Azim A plus. You know, the miracle is Azim. So we can see that if everybody focus, you can get A plus, yeah? Yeah. Sam, he passed, visually passed. And miracle thing, I will tell you two story of miracle things. I got these 3 KDU children, 3 KL children. Now my 3 KDU, I got 4 of them. That once failed, is it? Huh? That time failed, then now it's like pass, is it? Darling, Jasmine A plus, Sufyan A plus, Amirul A plus, Ariana B plus. 4 only, you see that 4. Dia orang masuk baru 2 bulan dengan cikgu.
Okay, another miracle one, these 3 KL, diorang tak pernah duduk sejarah. That means they are the private school, tapi mereka buat ISGE punya exam. Oh, okay. They only sit for the BM paper and sejarah paper. And Yeah. sejarah paper, this is the first time they are seeing me 2 months. You know what they got? A+. 1, 2, 3, 4, 5 children. I got 3 A's there. 3 A's and 2 B's. Okay lah. Chair, help me, Chair, please. Everybody can help. And that is not miracle. One miracle is a boy who actually failed his sejarah. Then? Sejarah, the previous exam, he sit for July paper. You know June paper, repeat paper? Oh, repeated is it? Repeated paper, and then July paper pun tak boleh buat, he ambil November paper. November paper, he only joined 1 bulan with me. You know what he got? What? A+ lah. Walau. That is, Walao, Chair, don't give us hope, Chair. no, I'm telling Chair, really help lah, Chair. Oi. Chair, you're setting the bar, Chair. You're like, okay. No, you see, it's up to you. I'm telling you. The person 1 month, he knows that he really wants it. He failed sejarah, the one, and then he go to college. College pun dia orang tak boleh ambil dia because dia tak boleh cert. So Yeah. dalam So cert, dia orang told him, you must desperately dapat sejarah lulus, baru you boleh masuk college. Boleh Yeah, faham? okay. Yeah. So he desperately need a pass in sejarah. So what he did? 1 Get bulan. A+ instead. A+. Nonsense. The mother laughing at me. How can my son he's a fail in sejarah and he can get A+. I told him, God miracle lah, we don't know. So guys, all of you can do. The only thing is you. Nobody can change. You change yourself. Can Okay. understand? I can Yes, Chair. teach you the best book. I can teach you best things, but it's all up to you all. Push yourself, sayang. You all can do. And sejarah, I will say, but science subject drop. Science subject is a bit drop. Dia punya markah, dia sustain the markah. Mereka tak turunkan markah dia. Oh, man. Definitely, I will help you all. You all must help yourself. So this is, I'm telling you all, ni you boleh nampak saya tak nak. This one I cikgu ambil. Yesterday saya duduk dan saya buat saya punya review. This is what I always do. So daripada ini, this their result. So 85% I got an A. Teacher be like, oh, my students, all okay. Of course. Smiling. No, they are weak students, sayang. Like Sam, like Kyra. Kyra is, you all know, she's a very nice girl, but very, very, very hard, very lazy girl. The one all I was so scared whether she passed or not. At least she passed lah. I'm happy. So it's not I got everybody. Saya sebenarnya saya suka mengajar pelajar-pelajar yang betul-betul nak belajar. Another one is even though you weak pun tak apa. I will push you all to the wall. 1 month before exam, normally we'll have class every day. So that was the push for them. You're also same lah. Before your exam, we'll do class like one day 2 times like that before your exam. So we'll keep up with all the questions, state papers and everything. So see, they can do. Why you cannot do? Boleh buat. It's Boleh okay. buat. So make sure you attend the tomorrow's class, Saturday class, essay writing class. Please. Okay. Okay, next. Okay, tomorrow Saturday, online. Okay, come we go back here. Alright, so apa yang cikgu ajar? So kita dah lihat idea cadangan. So idea cadangan daripada 4 pegawai British, and kemudian our local people, we have nationalist Melayu. We got the majalah Al-Iman, dan kita ada nationalist Melayu. Kemudian 1935 kita ada Tengku Abdul Rahman Putra Al-Haj. Dan 1958 kita ada Tun Datu Mustafa Datu Harun. And again 1960 kita ada Tengku Abdul Rahman. Faham ke yang ini, guys? Teacher, I want to ask something. Yes, sayang. Can I just write Tengku Abdul Rahman in exam? Do we need to write the Putra Al-Haj? Kalau you boleh ingat, you can write. Kalau you tak boleh ingat, it's okay, sayang. Tengku Abdul Rahman will do. No worries. Can Okay, understand? teacher. No problem. Okay. Okay. Now kita masuk kepada rational idea penubuhan Malaysia. Nah, apa itu rational? Rational adalah here. What I put it here. What is this? Ayo.
What is this sayang? Apa yang cikgu letak kat sini? Faktor pembentukan Malaysia. Kalau soalan dia rational ni berkaitan dengan faktor penubuhan Malaysia. Sebab penubuhan Malaysia. Can you understand? Yeah. Sometimes they put you rational. Sometimes they will ask you this one. Sebab-sebab. Ataupun faktor-faktor yang membawa kepada penubuhan Malaysia. So, untuk penubuhan Malaysia ini, we got 4 reasons why they want to form Malaysia. Satu alasan yang pertama adalah kita ada masalah kita punya apa sayang? Keselamatan. Nombor 2, kita ada keseimbangan kaum. Nombor 3, ia ingin mempercepatkan kemerdekaan. Nombor 4, untuk pembangunan wilayah. So now I'm going to explain a very simple way. Nah, yang ini mereka menghadapi ancaman komunis. So Malaysia dikatakan boleh menghapuskan ancaman komunis. Nah, keseimbangan kaum antara orang Melayu dengan bukan Melayu. So di antara orang Melayu dengan bukan Melayu, and also masyarakat Bumi Putra. And mempercepatkan kemerdekaan. Kalau kita nampak pada masa ini, tanah Melayu sahaja yang merdeka. Negeri yang lain semua belum merdeka. So what they are planning, if they can join together with tanah Melayu, they get independence. Why? You see, those times when Singapore are trying to ask British to give independence, British always nakkan Singapura untuk kepentingan mereka. So they always say you're too small, your country is too small, your rakyat pun sedikit, I cannot give you independence. Sarawak pula, bila Sarawak meminta independence, dia kata your country is big, but your people is lesser. So they got tons of excuses to give them independence. But with Tengku Abdul Rahman, why? Why with Tengku Abdul Rahman everything is okay? Who can tell you? I still hutang kepada 3 ekor ni RM30, RM30. Kenapa? Yes, Che. Che, no need lah, Che. Yo. I definitely will give you all. Okay, now tell me, why everybody asking they're not giving independence? Why Tengku Abdul Rahman say, okay, they say, okay, you want independence, I give you independence. You want Malaysia, I give you Malaysia. Why? Because he studied in London for so long. Apart from that, it's really As friends with the Queen. yes. He friends with queens. Alright, so beliau mempunyai hubungan yang baik dengan Queen Elizabeth pada masa itu. So that's why it was very easy for Tanah Melayu merdeka. Whatever Tengku Abdul Rahman say, they will listen to him. Alright. And then kita ada lagi satu adalah pembangunan wilayah. So diharapkan by joining Malaysia, all the other states also can get independence. Faham kah, children? Faham. Faham, Che. Faham. Nanti cikgu kata tanya tak faham, saya ketuk kepala orang. So after this, we do some latihan. Sampai mana you orang faham? What the time now? 7. 7 o'clock. Okay, let me finish this bahagian ya. Then, what time flies lah. Right guys, so we see here. Alright, now faktor kita dah tahu, cikgu dah sebut. Ilhan, what is the first factor sayang? Keselamatan. Second? Keseimbangan kaum. Third one? Mempercepatkan kemerdekaan. Fourth one? Pembangunan wilayah. Very good. Okay, now we go to the first one. Keselamatan. Keselamatan ni mereka menghadapi ancaman apa, darling? Ancaman komunis sedang berlaku. Teacher, you already teach me for the second and I can understand, Amira. It's okay. Okay. Mustafa baru dah masuk. Right. Now, keselamatan, ancaman komunis. Now, ancaman komunis ini berlaku di 2 kawasan sayang. Satu adalah Singapura, lagi satu adalah Sarawak. Now, Singapura, ancaman komunis mungkin menjadikan Singapura sebagai pusat kegiatan komunis. Nah, penyatuan dengan Singapura dengan Malaysia dapat membantu memberikan bantuan keselamatan pertahanan dan mendung ancaman komunis di Singapura. So that is one. Okay, Sarawak also
Sarawak juga menghadapi ancaman komunis melalui gerakan Clandestine Communist Organisation. Dengan penyertaan Sarawak, British berharap dapat membendung ancaman komunis. Boleh faham sayang? So mereka berharap by joining Malaysia, mereka boleh membendung ancaman komunis. Yes sayang. No, like if they join Malaysia, Singapore, they will think that like the communists will be gone, right? Sir? Yes. Let's say that. You know why sayang? Because in Southeast Asia, we are the only country which berjaya menghapuskan ancaman komunis. Pada masa ini, you remember kita punya darurat curfew? Last year Yes. kita belajar bab 6. Yeah. So kita belajar bagaimana tindakan yang digunakan oleh British dan rakyat tempatan. Everybody go habis-habisan. Halau British komunis keluar. Correct or not? Yeah. Juga mereka berharap by Singapore and Sarawak joining us, ia boleh membantu negara-negara ini untuk menghapuskan ancaman komunis. Boleh faham sayang? Okay. Boleh, Cik. Alright, okay. Arul, boleh faham? Boleh, Cikgu. Bagus. Nah, kemudian kita ada keseimbangan komposisi penduduk. Nah, keputusan untuk menerima Singapura dalam persekutuan akan mewujudkan keseimbangan posisi penduduk antara Melayu dengan Cina. Remember I told you just now, Lee Kuan Yew tanya siapa? Lee Kuan Yew meminta British joinkan siapa dengan siapa? Joinkan Tanah Melayu dengan Singapura. So keputusan untuk menerima Singapura dalam persekutuan ini, kalau dia hanya terima, they follow Lee Kuan Yew punya idea, masukkan Singapura sahaja dalam Tanah Melayu, ia boleh mewujudkan ketidakseimbangan komposisi penduduk antara Melayu dengan Cina. Dibimbangi oleh Tengku Abdul Rahman dan juga pemimpin UMNO. Akhirnya penggabungan Sabah, Sarawak dan Brunei ini dapat mengimbangi komposisi penduduk mereka. Boleh faham yang ini? Boleh? Can, Cik. Very good. Okay. Now kita lihat kepada berikutnya. Another 2 factors yang membawa kepada penubuhan masalah kita. Satu adalah mempercepatkan kemerdekaan. Nah, pembentukan Malaysia dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi British. What is dekolonisasi? Pembebasan tanah jajahan. Betul kan? And ia juga dapat mempercepatkan kemerdekaan kepada siapa? Tanah Melayu. Tanah Melayu. Kemerdekaan kepada Tanah Melayu. Saya ambil rotan, saya rotan sama dia. Tanah Melayu sudah merdeka. Kenapa dia nak merdeka lagi? Oh, sorry. Sarawak and Sabah. Hari dengan Mustafa dah gila berdua ekor ni. Sorry, Cik. Yeah, that's why I don't give them the 30 ringgit, Cik. It's okay, teacher. You can have it. We get you cheeses instead. Okay, I got one question here, darling. Teacher, earlier in Sarawak had ancaman komunis. What about Sabah? What happened there? Okay, very good question. Darling, you see, Sabah ini pengaruh dia bukannya komunisme. Sabah masalah dia adalah ancaman daripada Kesultanan Sulu. So Sulu from last time, they already have aim terhadap Sabah. So ancaman di Sabah lebih kepada terrorism, not to say about communism. Until today, ancaman itu masih berlaku. Do you know that? Do you guys know that? Ancaman tadi kita belajar the bab 4, apa kita belajar? Apa kita belajar bab 4? The final one? 4.3. Kerjasama dari aspek keselamatan dan pertahanan. Sarawak ancaman apa? Hantu punya budak. Rescam and Escam. Rescam ditubuhkan untuk menghapuskan ancaman apa? Ayuh. Arul, mana? Mana itu? Ya, Cikgu. Okay. Bab 4, kita belajar Rescam dengan Escam. Correct or not? Ya. Rescam untuk menghapuskan ancaman apa di Sarawak? Rescam untuk ancam tu komunis, right? Very good. Escam untuk mengancamkan, Escam ni di Sabah untuk menghapuskan apa? Komunis juga. No. Not Pencerobohan pengganas.
Yes, pengganas sayang. Pengganas daripada Kesultanan Sulu. Even tahun 2004 ada juga masalah Sulu. Can understand? Lenisha, can understand darling? Sabah ini communism was not a big problem. It's a small problem. But you know why? I'll tell you why. Okay, there's a Sungai Bujang. Saya ketuk kepala orang. Okay, now. See, communism datang ke Sabah. Sungai Rajang. Yes, darling. Thank you. All right. So just now I was teaching. Okay, now I'll tell you how. You must know how, right? Okay. See here. Komunisme datang ke Sarawak ni melalui Sarawak, Sabah. Okay. Masalah dia adalah kat bawah ni kita ada Indonesia. Okay, Indonesia adalah pengaruh komunis. And mereka boleh menyusup masuk melalui macam ni. So, dia masuk Sarawak, Sabah lah cik. Sabah is not a problem because Sabah ni dia jauh sikit, tetapi they always Dia masuk Sarawak. Sarawak dulu. So that's why Sarawak got a bigger problem compared to Sabah. Sabah is only masalah dia lah pencerobohan kita punya Kesultanan Sulu. Faham? Faham. Alright, okay. Bagus Amira. Tadi Cikgu Ajar ingat lagi anda. Okay, very good. Okay, now, so mempercepatkan kemerdekaan. Satu, kita sudah tahu dia dapat merealisasikan rancangan dekolonisasi British, mempercepatkan kemerdekaan bagi Sabah dan Sarawak because now they can get independence together. Nah, yes sayang. What is pembangunan wilayah? Mereka ingin memajukan satu Malaysia. Nah, semua negeri dalam Malaysia dapat bersatu dalam usaha mempercepatkan pelbagai bidang pembangunan. Ia juga dapat meningkatkan taraf hidup peribumi dalam pelbagai aspek seperti infrastruktur, sosial, ekonomi yang lebih seimbang. So ini adalah 4 sebab yang membawa kepada penubuhan Malaysia. Fahamkah? Betul? Faham, ya. Yeah. Okay, so cikgu tangkap satu ekor. Mana? Okay. Mustafa? Yes, ma'am. Okay. Mustafa, berapa faktor yang membawa kepada penubuhan Malaysia sayang? 4, bos. What is that? Keselamatan, keseimbangan kaum, mempercepatkan kemerdekaan dan pembangunan wilayah. Thank you, darling. Lenisha, can you explain to me tentang kita punya keselamatan sayang? Keselamatan ini melibatkan ancaman komunis di 2 negeri iaitu di Singapura dan juga Sarawak. Okay, you explain about Singapura, darling. Okay, yes. Come. Di Singapura pula ancaman komunis mungkin boleh menjadikan Singapura sebagai pusat kegiatan komunis dan penyatuan dengan Singapura dalam Malaysia dapat memberikan bantuan keselamatan dan pertahanan bagi membendung ancaman komunis di Singapura. Thank you very much, my dear. Hema, give me about ancaman komunis di Sarawak, darling. Bagaimana ancaman di Sarawak? Di Sarawak menghadapi ancaman komunis melalui gerakan clandestine communist organization CCO, and then Sarawak also dengan pernyataan Sarawak, kerajaan British they hope for like untuk membendung ancaman komunis. Thank you, my dear. Alright. Now, cikgu tangkap lagi seekor. Okay, komposisi penduduk. Jinshan, explain to me sayang. Yes, teacher. Komposisi penduduk, bagaimana dapat mengimbangi komposisi penduduk dengan Malaysia? So basically di Singapura kebanyakan orang di Singapura ialah orang Cina. So basically pembangunan Sarawak, Sabah dan Brunei dapat mengimbangkan komposisi antara kaum. Yes, so mereka rasakan kalau hanya Singapura dengan Persekutuan Tanah Melayu join, dia akan wujud ketidakseimbangan kaum. So kalau Sabah, Sarawak, Brunei join together, it'll be much better. Correct or not sayang?
Yes, cikgu. Okay. Tara, next one. Bagaimana mempercepatkan kemerdekaan? Merealisasikan rancangan dekolonisasi British. So, penubuhan Malaysia juga dapat merealisasikan rancangan and also mencepat kemerdekaan Sarawak dan Sabah. Okay, Danish, bagaimana pembangunan wilayah sayang? Semua negeri dapat bersatu dalam usaha untuk mempercepat berbagai bidang pembangunan. Selain itu akan meningkatkan taraf hidup peribumi dalam berbagai aspek seperti infrastruktur, sosial dan ekonomi yang lebih seimbang. Okay, very good. So ini dia, kita dah lihat bagaimana kita punya 4 sebab ini ya. Boleh faham? Boleh faham 4 reason yang membawa kepada Boleh. Bagus. Nah, kita masuk kepada bahagian ini sikit dan kita boleh buat latihan. Okey. Reaksi. Here, bahagian ini ialah reaksi tempatan dan negara jiran terhadap penubuhan Malaysia. So, reaksi tempatan, we are going to look into Persekutuan Tanah Melayu, Sarawak, Sabah, Singapura dan juga Brunei. And reaksi jiran pula, kita ada Indonesia, Filipina dan juga Thailand. Boleh faham saya? Siapa tempatan? Tempatan is all our States. Yeah, state. Sabah, Tanah Melayu Sarawak. state. Sabah, Singapura dan juga Brunei. Sabah Sarawak. Yeah, correct. Okay. Now, kita lihat sedikit sahaja ya, Beda. Alright, so kita lihat. Nah, Tengku Abdul Rahman telah mengumumkan, so anda boleh lihat kat sini. Tengku Abdul Rahman telah mengumumkan pembentukan Malaysia pada 27 Mei 1961. Dan pembentukan Malaysia mendapat reaksi daripada pelbagai pihak. Nah, reaksi tempatan terdiri daripada siapa sayang? Penduduk dan pemimpin Persekutuan Tanah Melayu, Sabah, Sarawak dan juga Singapura and also Brunei. Negara jiran kita ada Indonesia, Filipina dan juga Thailand. So kita lihat bagaimana reaksi rakyat negara kita dengan penubuhan Malaysia. Now, pada umumnya rancangan penubuhan Malaysia mendapat sambutan yang baik daripada penduduk dan parti politik di negara kita. So most of them agree dengan penubuhan Malaysia and then parti politik juga secara prinsipnya setuju menerima cadangan pembentukan Malaysia walaupun wujud perbezaan pendapat. Tak mendapat sokongan UMNO berkaitan dengan rancangan ini. Alright. Now, bagaimana Sarawak? Nah, Sarawak ni ada yang menyokong, ada yang menolak. Nah, Sarawak yang menyokong, kita ada Parti Berjasa. TAR adalah Tengku Abdul Rahman sayang. TAR is Tengku Abdul Rahman. Okay, now. Sarawak yang menyokong, kita ada PAS, Panas, Pesaka, SCA. Yang menentang kita ada SUP dan juga SNAP. Okay. Berjasa pimpinan Datuk Patinggi Abdul Rahman, Yaakob dan juga Datuk Tuanku Haji Muhammad Tuanku Othman. Panas pimpinan Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Pesaka pimpinan Temenggung juga anak Bereng. Sarawak Chinese Association juga turut sokong. Now, yang menentang kita ada 2 orang. Satu, kita ada SUPP, Sarawak United People's Party, pimpinan Ong Ki Hui dan juga SNAP, Sarawak National. Dan parti diketuai oleh Stephen Skalong Nikan. Now, both of them menentang. But later, apa yang berlaku adalah
SNAP mula menyokong mereka. Why ada yang menentang, ada yang menyokong? Okay, there's a reason sayang. Okay, there's a reason. Because one, you see, SUP until today, we are talking about 2021, until today adalah parti pembangkang di Sarawak. Kalau anda pergi ke Sarawak, it's like DAP kat sini. Okay, but they also doing a lot of things for Sarawak and everything. But until today, mereka memang menentang because SUP was planned macam ni. Okay, tengok here. They were planning. Okay. Okay, they are 3 pemimpin. Sarawak seorang, Sabah seorang, and Brunei seorang. Okay. Sarawak ini kita ada SUP. Sabah ni kita ada apa nama dia? Okay, wait later I'll tell you, not Pasuk Momogan. Another one. Okay, Brunei ni kita ada Parti Rakyat Brunei, AM Azahari. All of them mau joinkan kita punya Sabah Sarawak Brunei. And they want to form satu persekutuan. Can understand? Boleh faham? Sabah partinya SUP. Okay, Sarawak ni partinya SUP. Nah, kita tengok Sabah ni. Wait, I lupa nama parti dia. Wait. Okay. Unko. Okay, wait. Okay, Sabah ni pemimpin UNKO. Nah, all of them want to menjadikan di Sabah, Sarawak and Kalimantan Utara, all of them join together and make one negeri. All of this lah. Boleh faham this area. This area, they want to form this whole area menjadi satu negara yang baru. This is what they call Kalimantan Utara. Boleh faham, children? They don't want to join with tanah Malaysia. Fahamkah? But later apa yang berlaku? Also, UNKO will pull back. And then Brunei will kekal here. SUP akan masih menjadi satu parti kat situ. Boleh faham? SNAP, teacher. SNAP will join together with a party, sayang. SNAP will be joining back then. Will there be SNAP now? Is there? SNAP masih ada. Masih SNAP juga. Okay. Alright. Now tengok sini. Barisan Berjasa pimpinan Datuk Patinggi Abdul Rahman Yaakob dan Datuk Tuanku Haji Bujang. Panas pimpinan Datuk Bandar Abang Haji Mustafa. Pesaka pimpinan Temenggung juga Anak Bering dan SA Sarawak Chinese Association turut sokong. Yang menentang adalah SUP di bawah Eng Kee Hui, SNAP di bawah Stephen Kalong Nikan. Kemudian what happened? Kita tengok sini. SNAP kemudiannya menyokong berdasarkan cadangan Jawatan Kuasa Setia Kawan Malaysia. So what happened later, pada tahun 1962, parti yang kita ada, Panas, SNAP, Berjasa, SCA dan Pesaka all juga gabung together membentuk Parti Perikatan Sarawak. And Parti Perikatan Sarawak ini dinamakan sebagai Sarawak Alliance pada tahun 1963. Only parti yang tidak sokong adalah siapa? SUP saja yang tidak sokong. Boleh faham, children? Teacher, I can see your screen. Apa sayang? I can't see your screen. Ayo, here's Wait. Teacher, in the end, will SUP give up and sokong? No. Until today, they tak sokong. Jinsen, can you see now, sayang? Why, teacher? Yeah, okay. Alright. Okay. Why? Until today, they are like DAP lah. Semenanjung Malaysia, we got DAP, right? They have their cadangan, they have their pandangan and everything, right? They still kekal, like kita punya parti Anwar Ibrahim lah, still kekal as a pembangkang. Can understand? Boleh faham? SUP masih ada. And I always go to Sarawak under SUP. SUP will call me for seminar Sarawak there. I'll be sponsored everything by them. I'll go nicely and come back there. I will stay there 3 days. Every
2 years tak lah, tahun lepas tak pergi, hope this year I will go there lah. Every seminar they will call me. They are very good. They are doing so many things for the public there. Not bad lah, they are doing their job lah. Alright. Can understand so far, guys? Can, teacher. Okay, now kita lihat kepada buku Orin anda. Everybody, mentor book. Take out your mentor book, please. Okay. Puan Kalai, I just got news that we're having an online exam now When? on the 21st. Okay lah, happy. I think for every subject lah. Oh my god. Okay lah, can do lah. What is the Yeah, problem? not Puan Kalai, we're dead. Sejarah until which bab you are done ready? I don't know. We haven't had class in 2 weeks, teacher. That's how bad it is. I think we are done with chapter 5 for my class. Finish Oh, with chapter five. I'm screwed, Puan Kalai. Screwed. It's okay, no problem. You can do it. 10% will go for the trial marks, Cikgu. Okay, don't sad lah, don't sad. You cry, no, nothing will change. So you have to push yourself. Can understand? Still got time. Sekarang still got 10 days to go. Baru 11 hari bulan. Boleh belajar. 2 hari satu subjek pun, 5 subjek you boleh cover already. You take the main one. Okay. Alright, now soalan pertama. Maklumat berikut berkaitan dengan gerakan yang dijalankan di Tanah Melayu. Gerakan Melayu Raya oleh nasionalis sebelum Perang Dunia Kedua. Apakah tujuan gerakan tersebut? What they want? Is A, Chair. Apa sayang? Memerdekakan wilayah alam Melayu. Kita ingin memerdekakan wilayah alam Melayu. Nah, nombor 2. British mencadangkan idea penyatuan wilayah yang dikuasai oleh. Mengapa mereka buat tu sayang? B. Yes. Melecehkan pentadbiran negara. Okay. Nombor 3. Cadangan Tengku Abdul Rahman dalam usaha membentuk gagasan Malaysia. Apa cadangan beliau? C. Menggabungkan Persekutuan Tanah Melayu dengan Singapura, Sarawak, Sabah dan Brunei. Correct. So beliau ingin menyatukan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan juga Brunei. Nah, 5.2 ya. Okay. Apakah cadangan Sir Malcolm McDonald terhadap idea penggabungan Malaysia? Penggabungan semua tanah jajahan British. Yes, untuk kepentingan mereka punya ekonomi dan keselamatan. Correct, Konhan? Ya. Alright, very good. Okay, nombor 5. Apakah matlamat penjajah mengemukakan idea pembentukan Malaysia? D. D, Chair. Ya, tengok betul-betul. A. Meletakkan ekonomi imperialis. Yes, correct. Paling, Ari. Macam mana Ya. memperkukuhkan kuasa pembesar tempatan? Sorry, Chair. Tersilap baca kot. Sleeping this fella. Okay. Nombor 6. Let's see here. Sorry ya, cikgu punya buku tak nampak. Okay. Peristiwa berikut mendorong kepada penubuhan gagasan Malaysia. Januari 1960, Mesyuarat Pegawai Tinggi British di Borneo bersetuju mempercepatkan gabungan wilayah tanah jajahan British. Nah, mengapa? This one I know. This one I know. C. What is that? Meningkatkan keselamatan negara. Why? Is it, Chair? Yes, 1960 adalah untuk meningkatkan keselamatan negara because pada masa ini apa yang berlaku? Komunis. Yes. Number 7, majalah berikut telah menyemarakkan semangat cinta tanah air di Tanah Melayu. Nah, Al-Iman, apakah idea yang ditonjolkan oleh Akbar ini? A. Membangunkan ekonomi rakyat dan mengutamakan pendidikan masyarakat. Yes, betul sayang, betul. Very good. Okay. Al-Iman tadi belajar kan, iaitu menggesa rakyat dan raja, pembangunan ekonomi dan juga kita punya pendidikan. Now, tokoh berikut merupakan penggerak nasionalis di Tanah Melayu. Kita ada Ibrahim Haji Yaakob, Haji Ahmad Bostama. Apakah persamaan perjuangan Malaysia? Is it B, Chair? Yes, what they want to do? Menyatukan Tanah Melayu dan Indonesia. Untuk membentuk apa? Melayu Raya. Bentuk Melayu. Yeah, very good. Now, Tengku Abdul Rahman turut mencadangkan penubuhan Malaysia. Apakah cadangan beliau? D. Yes, memasukkan Tanah Melayu, Singapura, Sabah, Sarawak dan Brunei. Very good.
Okay, now number 10. Okay. Idea pembentukan Malaysia oleh Tengku Abdul Rahman turut mendapat sokongan, not dokongan. Okay. Mengapakah British menyokong idea tersebut? B. Ancaman komunis dan mempercepatkan kemerdekaan negara. Yes, 1 dan 2 ya, correct. Okay, kemerdekaan dan juga ancaman. 1 dan 4 je. Yes, correct saya. Okay, so we see here 11. Okay, mengapakah Tengku Abdul Rahman berpendapat Singapura perlu dimasukkan dalam pembentukan Malaysia? A. Mengekang A. pengaruh A. komunis. Mengekang pengaruh komunis. Digabungkan ya. Okay, number 12. Pembentukan Malaysia menggabungkan Sarawak dan Sabah ke dalam gagasan. Apakah kepentingan tersebut? D. Mempercepatkan kemerdekaan dan memajukan wilayah. Yes, correct. Okay, can understand this one guys? Boleh ya? Okay. Yes, yes. Okay, now cikgu nak anda tengok muka surat 56. Okay, 56, I think you all can do. Try this latihan 56. So 56, and then sama? cukup yang ini sayang, because tomorrow's class will discuss some more. Because yang ini semua okay. cikgu belum ajar semua. Okay, so Okay, buat itu dulu. Dengan blue, okay, and then blue book, you tengok latihan dia. Buku biru. Latihan. Okay, buku biru anda tengok beda, cikgu. Kita 5 bab 5. Okay. Buku biru. Tengok muka surat. Okay, anda boleh nampak. Okay, here you can try this latihan ya. Okay, anda boleh buat muka surat 74 and 75 you can do. 75 you can do until question number 9 you boleh buat. Nah, cuba buat yang tu. 24, 75 je. 25 until question number 7 cukup. 8 tak apa, belum buat. Okay? And then yang Alright, sir. okay, boleh? So I'll jumpa you orang Saturday for the revision class from 4. So alright. Pongkala, you're okay with us joining both Monday and Friday classes, right? I'll be very happy. Join all the classes, dears. Please. Good. Don't worry, teacher, we'll join. You try to join both classes. Saya tak stop. Okay. 3 classes. You got Monday, you got Friday, and you got Saturday class. Kalau you boleh datang 3 kelas, I'll be very happy. Why? Sejarah. So do you think they're gonna lower our grade, lower the marks more than what they did this time? Oh lah, these little ones mau markah turunkan. Tengok tak turunkan markah baru ya. They say in the statement je. Markah tidak diturunkan. That's BS. Okay, so tomorrow we'll have class, right? Yes, 5:30 to 7 sayang. Bye bye. Okay. Tomorrow? Okay, yeah, I got it. Okay, bye bye. Bye, thank you. Okay. Tanisha, send me your address, please. Pongkala, sorry for joining your class so late today. I kind of made a mistake and yeah. Teacher? So wait, will you be posting the recording anywhere? I kind of need to rewatch some of the parts I missed. I will send you all by this week sayang. I will hantar all the recording because my computer will come back. Then I can post you all this one because I got problem. All right, bye sayang. Hi, So teacher. teacher, Thank tomorrow you. will post me the notes, right? Teacher? Yes sayang, Jinchen? You will post me a notes, right? Yes sayang. Oh yeah, so what do I still need for the Saturday class? Like, do I still need? No need. Because form 4, I'll be using other notes. Kalau yang tu ada, I will send it in the phone. Can or not? Okay. Okay, darling. Don't need to buy any latihan book. No need. No, don't buy. I already prepare everything. Huh? Okay, yeah. Okay, Thank you, yeah. teacher. Bye, teacher. Okay, bye sayang. Bye. Teacher, if I cannot come on Monday, still can, right? Yes. All right. Okay, no problem dear. Okay, bye bye. Thank you, teacher. Bye. See you tomorrow. Okay, see you tomorrow sayang. Bye bye.